Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya menerangkan example ketiga dalam Moore Circle di bawah tajuk stress transformation. So ini adalah soalan dia. So soalan ni minta kamu carikan an element in a plane stress is at a point as in the figure below. Using the Moore Circle method, determine the following. So the first one, you have to find principal stress. Principal stress sometimes ada buku dia akan minta kamu dalam bentuk sigma 1, sigma 2. Ada juga buku dia akan gunakan bentuk simbol dia sigma max dan juga sigma min. Actually dua benda ni adalah yang sama lah. So macam yang kedua dia minta kamu cakap maximum shear stress, iaitu kita tahu tau max. Ni soalan ni minta ni maximum shear stress. Kalau dia minta minimum shear stress, ni tahulah kalau minimum dia adalah tau min. So yang ketiga adalah the stress acting on the element is rotated 40 degree counterclockwise. Kalau tengok kan kita belajar example 1, example 2, dia tak cakap pun dia tak cakap pun elemen tu daripada keadaan asal dia telah rotate, dia tidak rotate lah, tapi pada example 3 dan 4 kita akan tengok elemen itu akan dirotate pada degree yang ditentukan lah. So kalau macam ni soalan ni dia minta elemen itu dirotate kepada 40 degree counterclockwise. Ataupun simbol yang biasa digunakan adalah CW. Counterclockwise. CC that one is clockwise. CCW CCW. So ni adalah counterclockwise. So ini adalah kita punya elemen pada keadaan asal. So first step macam biasalah. First step apa yang kamu perlu buat, kita keluarkan information daripada stress plane ni, iaitu kita punya sigma max dia adalah this one. So dia tension, so tension akan jadi positif, akan jadi 15 MPa. Sigma y yang itu pada part CY adalah 5 MPa, positif sebab tension. Dan kita ada shear stress, kita tengok pada permukaan Y, dia adalah macam ni, satunya macam ni. So dia akan rotate macam mana? Dia akan rotate clockwise. So bila rotate clockwise, dia akan jadi positif. So jadi tau XY equal to 4 MPa. So itu adalah yang first step yang perlu betul. Kalau you salah positif negatif, akan salah lah segala-galanya. And then step yang kedua, kita perlu tentukan point ataupun koordinat C. Point C maksudnya titik tengah bagi kita punya Moore Circle. Itu formula dia apa? Formula dia dia adalah sigma average dengan tau XY. So sigma average apa formula dia? So sigma average formula dia adalah sigma X campur sigma Y bahagikan dengan 2. So sigma X adalah 15 campur 5 bahagi 2. You akan dapati nilainya adalah 10 MPa. So point C, therefore point C koordinat dia adalah apa? Koordinat dia adalah 10, 0. Mesti kosong sebab titik tengah maksudnya pada plane stress dia adalah kosong. Dia berada di kedudukan memang kena kosong. You kena tahu. Step yang ketiga ataupun prosedur yang ketiga, apa you perlu buat? You kena dapatkan point
A. Okey, point A ni adalah apa? Point A ni adalah kita nak tahu takat mana besarnya kita punya Mohs circle tu lah. So point A ini dia adalah sigma X dengan tau XY. Okey. Satu lagi yang saya lupa nak beritahu dalam example 1 dan juga 2, you kena nyatakan juga point B. Okey. Point B. So point B ni adalah macam contoh daripada point A ke point B ni diameter Mohs circle tersebut. Okey, nanti kita akan lihat dalam Mohs circle kat mana kedudukan point B ni. Cuma dia punya koordinat untuk point B adalah sigma Y tau XY. Okey, beza tu je dia sigma Y. Okey. So daripada information yang pertama, kaedah yang pertama tu, step pertama, kita boleh terus tuliskan lah. Untuk point A kita adalah 15, tau kita adalah 4. So koordinat untuk B adalah 5 dan tau adalah 4. Okey. So dah dapat ni. So yang keempat, barulah kita draw Mohs circle kita. Okey. Berdasarkan information daripada step 1, 2 and juga 3. Okey, so kalau saya lukiskan saya punya Mohs circle. Okey, saya draw. Saya ambil yang saya punya paksi ni. Macam ni, paksi asal. Okey, mungkin tak cantik kalau pakai graf nampak cantik sikit. Okey, kalau tentukan kita carilah kedudukan. Kalau you pakai graf you boleh nampak cantik lah. So seperti saya nak cepatkan video ni, saya beranggapan yang saya punya titik ni C mungkin berada somewhere here. Okey, ini adalah titik C saya lah. Okey, so titik C. So titik C dengan koordinat dia berapa tadi? 10, 0. So koordinat dia adalah 10, 0. Okey. And then lepas tu dah tahu titik C, kita tentukan kedudukan di mana titik A. Titik A adalah pada koordinat 15, 4. Okey, so ni 10, mungkinlah 15 tu somewhere here. Okey. So 4 ni mungkin somewhere here. So you tahu yang ni adalah you punya tau positif, ni adalah you punya stress positif. So mungkin somewhere here. Okey, ni adalah A. So A adalah 15, 4. Okey, so kalau kita lakarkan kita punya ni, mungkinlah kita punya circle tu macam ni. Let's see tak cantik kalau pakai protector, pakainya yang kelukis cantik sikit lah. Contohlah macam ni. So kalau you sambungkan menggunakan pembaris titik A dengan titik C, you akan dapat satu garis lurus. Okey, satu garis lurus, di mana yang di sini adalah point B, iaitu 5, 4. Okey. So daripada titik C ke A dan juga C ke B, itu adalah you punya radius. Okey, radius. So daripada garisan C ke A, kita akan carikan sudut counter clockwise. So dia akan bergerak macam mana? Dia akan bergerak macam ni lah. So ini akan jadi U punya 2 theta P. Okey, 2 theta P. So daripada Mohs circle ni juga kita boleh tahu kedudukan kita punya sigma 1 ataupun sigma maximum dan juga sigma 2, iaitu sigma minimum. Okey, so ini adalah kita punya kedudukan sigma 1 atau sigma maximum. Okey, yang ni adalah kedudukan sigma 2 atau sigma minimum. Okey. Dan kat mana pula kedudukan kita punya tau max? Okey, kita terus tentukan lah. Tau max adalah dia berada dalam keadaan vertikal di hujung kita punya Mohs circle. So kalau kita buatkan dia punya garisan putus-putus, so di sini adalah kita punya tau max. Ni adalah tau min. Okey. So daripada Mohs circle juga you boleh tahu dah nilai tau max ni dia adalah equal to you punya nilai radius. Ni pun sama juga radius. Cuma dia akan jadi sebelah sini akan jadi negatif R lah. Yang ni positif R. Okey. So dari radius, nak dapatkan radius macam mana?
kita keluarkan dah bentuk segitiga itu, iaitu macam mana? Ataupun kita jawab soalan dulu lah. So jawapan pertama tadi dia nak kamu carikan principal stress kan. Principal stress. You tahu principal stress kamu adalah yang ini. Okay. Dan juga ini. So dia related dengan you punya R. So nak kena cari R ataupun formula dia cari R dulu lah. So nak cari principal stress, cari R dulu. So R kamu keluarkan dia dalam bentuk segitiga yang ada theta dan juga ni. So ini adalah 2 theta P. Okay. So nak nampak dia lagi senang nampak. Okay, saya buatkan dia punya jarak dulu lah. So jarak saya tahu, jarak dari sini ke sini adalah 10. Okay, sebab kita tahu ni adalah origin kita. Origin kita ni adalah kosong. So dari sini, daripada kosong ke titik tengah muat circle kita, jaraknya adalah 10. So daripada C kepada A, kita tahu jarak dia yang ini dalam bentuk horizontal. C kepada A adalah apa? Ni kan 10 kan? Ini 10. Yang ini adalah 15. So jarak dia adalah 5. Okay, kenapa saya perlu cari jarak ni? Sebab saya nak tahu kedudukan saya punya segitiga yang saya nak keluarkan ini. So saya tahu distance yang ini adalah 5. So saya letak sini lah 5. Okay. Untuk tinggi ni berapa? Tinggi ni tak tahulah, kita tengok pada tahu, iaitu 4 So akan jadi 4. So ni adalah you punya R. Okay. So kita carilah kita punya R menggunakan teori Pythagoras. Kita tahu untuk R equal to 5 squared plus 4 squared square root. So nanti you akan dapat R equal to 6.4 MPa. Okay. Dah dapat R, barulah kita boleh carikan kita punya nilai bagi sigma 1 dan juga sigma 2. So sigma 1 you tahu dia ada kat sini. Okay, dan you tahu daripada C ke point sigma 1 tu adalah dia punya R. So sigma 1 adalah R tolakkan dengan jarak mana? Okay. Sorry, bukan R. R ditambahkan dengan, okay, you tahu dia punya R untuk sigma 1 kan. So nak tahu koordinat kat sini, koordinat dia. So koordinat dia adalah daripada R adalah 10. Okay, 10 tu yang mana? 10 tu dari sini. You nak tahu jarak yang ni. So maksudnya kalau saya lakarkan dia akan jadi, kalau saya buatkan dia betul jadi, nak tahu kedudukan mana kedudukan ni. So kita nak tahu distance yang ni. Distance ni berapa? Kita tak tahu kan distance tu berapa. Tapi kita tahu iaitu yang daripada sini, okay, daripada sini ke sini adalah 10. Betul? Okay. Sini ke sini adalah 10. Dan daripada C ke sigma 1 ni adalah radius. Okay, ini adalah, you boleh dapatkan dia punya radius lah. So dia akan jadi apa? 10 campurkan dengan, sorry, merah pula, hitam senang. 10 campurkan dengan R. So akan dapat 10 campur 6.4 equal to 16.4 MPa. Sigma 2. Okey, tengok sigma 2. Sigma 2 berada di mana? Sigma 2 berada di sini okey, berada di sini. Jadi kita nak tahu distance yang ni lah. Distance yang bukan distance, koordinat lah. Nak tahu yang ni. Sorry. Nak tahu yang ini. Nak tahu yang ini. Okey, tapi kita tahu dari sini ke sini adalah R. Bermaksud dia akan jadi 10 tolak R.
Dia akan jadi 10 tolak 6.4 equal to 3.6 MPa. Jadi ni adalah dua nilai sigma 1 dan sigma 2 yang mewakili you punya principal stress. Okay. And then kita nak cari you punya apa? Soalan dia apa yang kedua? Dia nak kamu cari dia punya maximum shear stress. Okay, maximum shear stress. So yang kedua nak cari maximum shear stress, iaitu tau max. Dia tahu tau max berada di sini kan. Okay, senang je. Dari situ dia tahu dah tau max. You boleh terima macam ni je, tau max. Okay, tau max equal to R. So R kamu berapa? R kamu adalah 6.4. Okay, 6.4 MPa. Okay, so contoh dah diminta kamu carikan tau min. So tau min adalah negatif R, iaitu negatif 6.4 MPa. Okay, settle satu dengan dua. Sekarang nak tengok pada yang ketiga. Okay, dia nak buatkan kamu punya rotation lah. Okay, kamu punya rotation. So rotation tu sebelum tu kita kena tentukan dahulu. Okay, kita kena tentukan dahulu kita punya theta pi berapa. Okay, daripada yang segitiga, kan kita dah keluarkan segitiga ni. Okay, ni adalah 2 theta pi. Kita tahu sini tadi berapa jarak dia? 5. Okay, ni adalah 5. Ni adalah 4. So tan 2 theta pi equal to 4/5. Okay, so theta pi equal to shift tan 1 4/5 bahagikan dengan 2. Okay. Tapi better jangan macam ni lah. Saya takut nanti kan, sebab kita nak guna pakai, kadang-kadang kita nak baca dalam bentuk 2 theta pi. So 2 theta pi adalah shift tan 4/5. So 2 theta pi bersamaan dengan, kalau you guna kalkulator akan keluar 38.66 degree. So theta pi adalah 38.66 dibagikan dengan 2 akan jadi 19.33 degree. Okay, so dah tahu dah theta pi. So sekarang ni kita nak tahu dia akan di-rotate. Okay, kita akan rotatekan mouse circle tersebut. Cuma yang ni saya akan terpaksa lukiskan balik kita punya mouse circle. Cuma untuk you punya jalan kerja, you tak payahlah lukis 2 kali mouse circle. Maksudnya you gunakan mouse circle yang sama. Sebab kalau saya nak gunakan yang sama, saya takut lagi serabut. Okay, saya buat yang baru lah. So untuk you tak payah buat. You buat satu mouse circle saja sudah memadai. Okay, let's say lah saya punya mouse circle macam ni tadi. Okay, okay lah, kita punya mouse circle itu macam ini. Okay, contohlah. Allah, tak apa cantik kan. Dan ni ada kedudukan you punya C. Okay, ni adalah kedudukan A. A tadi apa? 15 4. B kamu adalah 5 4. Okay, 5 4. Negatif 4 ni lah. Okay, so sekarang kita tahu sudut bagi 2 theta pi ni adalah, tadi kan 2 theta pi kan adalah 38.66. Okay, ini adalah solution untuk yang ketiga. Maksudnya dia rotate 40 degree counterclockwise. So sekarang ni kedudukan CA ni, okay, elemen plane CA ni dia akan dirotatekan 40 degree counterclockwise. Tetapi okay, ni kena ingat betul kena ingat betul. In Mohr circle, bila dia kata rotate,
dia akan 2 kali rotation. Maksudnya soalan itu you punya senang, saya tak nak ni lah. Okay, you punya theta dia kata you rotatekan 40%. Tapi in more circle, dia akan dirotatekan 2 kali theta. So bermaksud dia akan jadi 2 kali 40 degree akan jadi 80 degree. Okay, so dia akan rotatekan 40 degree counter clockwise. Okay, so daripada plane CA ni kita akan rotate, mungkinlah gunakan protector ke, you try mungkinlah berada di sini sama here lah. Okay, so ni adalah 2 theta equal to 80 degree. So ni akan jadi you punya new A prime. Maksudnya A tu akan berubah jarak daripada A kepada A prime. Begitu juga dengan B. B tu akan berada, B prime akan berada di sini. Okay, so bila dia berubah kepada elemen yang baru iaitu prime, so kita kena carilah koordinat bagi A prime dan juga B prime. Okay, selepas dia rotate. So kena ingat A prime, B prime adalah apabila elemen itu dirotate mengikut sudut yang telah diminta lah, macam dalam soalan ni 40 degree counterclockwise. Okay, example ni 40 degree counterclockwise. So kita kena cari. Okay, so nak cari ni macam mana? Kita keluarkanlah dia dalam bentuk segitiga. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah jarak yang ini 2 theta pi iaitu 38.66. So gunakan je lah rumus dalam bulatan. So yang you perlu tahu adalah sudut ni. Okay, saya panggil sebagai beta lah. Okay, so kalau saya keluarkan segitiga yang ada sudut beta tu, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam, so ni adalah you punya beta. Okay, kat sini you tak tahu, kita tak tahu kan kedudukan A prime, kita nak cari. So saya panggil dia sebagai Y, yang ni adalah X. Okay, adalah X. So apa information yang kita tak tuliskan pada mouse yang baru ni, iaitu R. Okay, you tahu ni adalah R, ni adalah R, so ini adalah R, so ini adalah R. So R kita tahu R kita adalah berapa? 6.4 6.4. Okay, 6.4. So ini adalah 6.4 sebab dia adalah R. Okay, dengan menggunakan hukum teorem Pythagoras, you bolehlah carikan dia. Macam contoh saya nak cari, let's say lah, saya nak cari X. So X adalah against bagikan dengan hypotenuse. So against dia akan jadi cos. Okay, so cos beta. Sebelum itu okay, beta, lupa nak share beta. Beta tak tahu lagi apa-apa kan. So beta nak kena cari dulu apa. Okay, beta you tak tahu, tapi you tahu, okay, yang you tahu jarak daripada mana, hijau lah, jarak daripada sini ke sini adalah 80. Betul? Okay, 80. Dan jarak ini adalah 38.66. So beta kita ada apa? Simple je lah kan. So beta adalah 80 degree tolakkan dengan 38.66 degree. You akan dapat you punya beta adalah 41.34 degree. Ni adalah beta. Okay, so ni adalah 41.34. So dah dapat sudut, gunakan teorem Pythagoras. So saya nak cari X, saya gunakan cos. So cos 41.34 equal to X over
6.4. So 4.08. Okey. Untuk Y you akan gunakan sin 41.34 bersamaan dengan Y bagikan dengan 6.4. So Y adalah berapa kalau Y 4.8 sin 3.17. Itu baru X dengan Y. Sekarang ni kita nak cari kan dia punya koordinat bagi A prime dan juga B prime. Okey, sini kan. Okey, maksud jarak daripada mana ke mana? Jaraknya daripada situ sini ke sini lah. Okey, nak cari koordinat yang ini. Jarak kita dari sini ke sini, mana? Sini ke sini. Okey, berapa kita punya koordinat bagi C? Koordinat bagi C kita, tengok balik adalah 10. So kita tahu jarak ini adalah 10. Okey. So 10 ni kita nak dapatkanlah dia punya kena tambahkanlah dengan distance yang mana? Distance yang ni lah. Okey. Distance ni adalah you punya X. Okey. So untuk kita tulis ni kot 4.81. So dia sama juga 4.81. So dia akan jadi 14.81 MPa. Okey. Untuk B prime adalah 10 tolak dengan berapa? Akan jadi 10 tolak 4.81 equal to 5.19 MPa. Okey. Jadi dari sini kita boleh tuliskanlah dia punya koordinat bagi A. Koordinat bagi A adalah 14.81. Okey. So nak cari yang 0.23. So ni sebenarnya yang ini 4.81 ni adalah mewakili dia punya stress. Yang ni mewakili dia punya tau. Okey. So that's why kita punya koordinat bagi A prime adalah ini adalah you punya stress, ini adalah you punya tau. So tau tadi untuk yang elemen yang baru adalah 4.23. So 4.23. Untuk B prime yang ni adalah sigma X, tau XY ini adalah sigma Y. Okay, sorry, sigma Y, tau XY. So sigma Y kita berapa tadi? Adalah 5. Okay, 5.19 dengan 4.23 sama, tau tetap sama 4.23. Okey. So kedudukannya macam mana bila elemen baru? Bila kita lakarkan berdasarkan information ni, kita akan dapati ini you punya elemen yang baru. Okey. Asalnya ni adalah you punya X, tetapi dia dah transform, iaitu sebanyak theta 40. Okey. Kalau you lukiskan dalam bentuk elemen macam ni, dia theta dia akan jadi 40. Okey, tapi kalau kita bentukkan more circle, theta tu akan jadi 2 theta, iaitu 80. So pada elemen sigma X adalah 14.81, dia adalah positif. So ni adalah 14.81 MPa. Okey. Untuk sigma Y kita pun positif, iaitu akan jadi tension. So dia akan jadi 5.19 MPa. Okey. Untuk kita punya shear stress, okay, shear stress dia akan berada counterclockwise sebab rotation dia kan counterclockwise, jadi dia akan jadi counterclockwise lah rotation tu. So yang ni akan jadi mana tadi 4.23 MPa. Okey. Okey, sini adalah rotation kamu yang barulah. Okey. So, tengok adakah kita telah menjawab soalan kedua. Dia minta kamu
the stress acting on the element the stress lah, maksudnya kita dah tunjukkan kita punya shear stress, maksudnya elemen-elemen ni. Okay, kita tunjukkan kita punya stress dengan juga shear stress. Shear stress pada paksi X dengan Y dan juga shear stress. So inilah dah menjawab lah. Okay, habis. So nanti kita akan continue untuk next video bagi example yang seterusnya, iaitu example yang keempat. Okay.